itulah kan. Bila tengok set Borak Kopitiam ni rasa macam tak sangka. Tahun ni kira dah tahun yang tahun ke-5 dah. Dia tahun ke-5. Mungkinlah kan start 2018. Masuk set tengok macam ni, ya Allah kan. Cepat betul masa berlalu. Dan hari ni pun Zack sebenarnya agak berdebar sebenarnya. Bila datang seorang-seorang, kata takkan hari ni Zack nak kena buat Borak Kopitiam seorang-seorang Memang seram lah memang kita. Memang biasa ada geng kat sebelah. Tapi bila Zack sampai je ke Seri Pentas, tahu tak? Penerbit bagi tahu Zack, kita ada surprise. Sebab apa? Hari ini kita welcome Dayah bakal kembali ke Borak Kopitiam. Sifu. Jangan sifu sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dayah. Zack. Very happy Dayah. Ya, sangat excited ke ni? Sangat excited. Nampak Zack nampak macam tak sabar nak terima dia balik. Assalamualaikum semua kepada penonton Borak Kopitiam. Salam rindu, salam kasih sayang daripada saya. Ya, dengan ini seperti yang saya cakapkan tadi, saya mengumumkan insya-Allah saya akan kembali bersiaran bersama dengan anda semua. Mantap Dayah. Tapi betul terus terang saya cakap terima kasih banyak-banyak Dayah kerana sudi kembali di ruangan ini. You know, Dayah tahu tak? Apa dia? Ingat tak waktu dulu sebelum Dayah pergi Australia ikut Kapten Hanif? Zack adalah rakan tugas Dayah waktu hari terakhir. Betul. Dan sekarang? Sekarang saya kembali dan bersama dengan Zack juga. Ini yang dinamakan jodoh pasti bertemu. Gitu. Pagi-pagi saja je kita nak kembangkan betul. kod suara kita, vokal, dan saya mahu kalian semua dekat rumah sama-sama kita kena ceria pagi-pagi. Dan insya-Allah dengan Borak Kopitiam kita akan share macam-macam dan insya-Allah memang sangat bermanfaat bukan hanya untuk ibu bapa dengan anak-anak. Itulah Borak Kopitiam ni rancangan seisi keluarga gitu. Betul, rancangan seisi keluarga. Lama betul lah tak dengar. Okey, dan bukan sahaja anda boleh saksikan kami secara live di kaca televisyen tetapi juga di Facebook Borak Kopitiam TV3. Dekat situ dah yang best sebab kita boleh berinteraksi terus dengan kita punya penonton-penonton. Setuju. Kalau nak tinggalkan komen apa-apa ataupun ada nak tanya apa-apa, insya-Allah kita boleh bacakan juga nanti. Kita boleh borak-borak, jangan lupa ajak ramai-ramai. Kalau nak sarapan pun pastikan menonton Borak Kopitiam. Betul. Seperti yang Dayah katakan tadi, kita akan berkongsi dengan anda segala info dan segala apa benda-benda yang baru kita belajar sama-sama hari ini. Baik. Dan untuk update terkini untuk hari ini kita mulakan dengan COVID. Seperti anda semua dapat lihat sekarang ini kes baharu sebanyak 32,467 kes. Ya, dan bercakap tentang kes baharu ni sebenarnya saya tahu ramai terdenti berapakah nombor hari ini. Tetapi saya rasa kita semua kena amalkan sesuatu yang kita sebenarnya hidup bersama dengan COVID-19 dan kita hanya boleh menjaga diri kita waktu masa ini. Dan kalau anda boleh lihat agak kecil di situ. Agak kecil tak apa, tapi saya yakin anda semua dekat rumah boleh buka telefon, buka kamera, ambil gambar, kongsikan kepada grup WhatsApp sebelah kan, keluarga, saudara mara dan sebagainya. Dan saya yakin sebenarnya Dayah, memanggil jadual itu memang dah tersebar pun sebenarnya. Ya, dan sebenarnya satu lagi, pastikan kongsikan yang legit sahaja, yang sahih daripada KKM kan. Kiranya kalau ada apa-apa info, kita kongsikan yang baik, yang buat kebaikan. Contohnya, jangan kita kongsikan artikel-artikel atau sesuatu yang akan membuatkan orang lebih takut. Lagi-lagi sekarang ni untuk orang keluar rumah dan sebagainya, alhamdulillah walaupun kita tengok nombor agak tinggi tadi 30,000, tapi saya rasa rakyat Malaysia sekarang lebih bijak dan semuanya lebih berani keluar dan menjalankan kehidupan seperti biasa tetapi masih menjaga SOP. Itu yang paling penting. Betul tu Dayah. Seperti Dayah katakan tadi, bukan saja orang takut nak keluar rumah disebabkan kes, tapi ada juga kelompok orang ni yang takut nak keluar rumah sebab hujan. Dan itu kita nak updatekan kepada penonton-penonton Borak Kopitiam. Info cuaca untuk hari ini kita mulakan di Kuala Lumpur. Ribut petir Ramadan cuaca. Sebenarnya kalau ikut Zack dah berapa hari ni saya tengok mesti ada hujan. Betul. Lepas tu memang Shah Alam pun lebih kurang juga. Shah Alam pun ribut petir. Kemudian kita ke Ipoh. Ipoh pun Malangnya turut ribut petir. Dan Alostar dijangka hujan lah. Betul. Mungkin ada orang Kedah tengah menonton ni kan. Tengah sedia kain ke apa ke. Kita beritahu. Mungkin boleh letak kain tu dekat arau. Jauh. Sebab cahaya matahari elok cerah ramalan cuacanya. Kemudian di Kota Baru pun ramalannya hujan. Tapi tak apa. Kita ke Kuala Terengganu pula. Dijangka hujan juga. Yalah kalau kita nampak hari tu pun tentang banjir dan sebagainya kan. Di Kuantan macam mana tu Zack? Yes, Kuantan pun ramalan cuaca
cuacanya turut hujan. Rata-rata di negara kita ni hujan. Sama juga di Johor Bahru, ribut petir. Di Johor Bahru ribut petir. Bandaraya Melaka pun turut ribut petir. Ya, betul. Bandar Melaka ribut petir Seremban. Orang Somban ada kok. Ribut petir juga. Bukan apa, cakap Seremban, tetamu kita sekejap lagi dia daripada Seremban. Betul. Dan Kuching pun ramalan cuacanya ribut petir. Dan terakhir sekali kita lihat Kota Kinabalu turut ribut petir. Uish, maknanya kalau tak tahu kalau Z tersalah pandang ke Dayah. Tadi dalam semua negeri ni Arau saja yang perlis, yang cerah. Nampaknya gitulah. Nampaknya begitu. Tapi itulah bukan nak cakap berdalam. Kita saja kongsikan kepada anda juga tentang info cuaca ni supaya kita lebih bersedia. Yang nak rancang perjalanan dah tahu dah macam mana cuacanya. Okay? Jadi hati-hati di mana saja anda berada. Jadi itu adalah info cuaca daripada kami. Dan seterusnya macam saya dengan Zaid. Saya masih nak kembali kat sini kan. Saya kata, apa kita punya topik hari ni, Zaid? Topik ni saya rasa untuk hari ni dah sebenarnya memang satu benda. Banyak yang kita boleh belajar. Tapi dalam keadaan yang saya rasa kita menggunakan minda yang kreatif. Bila kita sebut tentang kreatif ni terlalu luas. Kalau kita nak kupaskan sebenarnya, Dayah. Ada orang dia buat sesuatu benda tu, kreatif tu bagi dia adalah penulisan. Ada orang kreatifnya adalah pemikiran. Ada orang kreatif pula bila cara dia bercakap, berkomunikasi. Betul. Contoh macam Zack lah. Saya saja je nak beritahu kawan saya ni. Dia ni talented, pandai tulis lagu, pandai menyanyi, pandai macam-macam. Itu dia punya seni kreatif. Wow. Malu ke? Malu. Tak, jadi dekat sini kami nak bagi tahu hari ini soalnya kita nak cakap pasal minda kreatif kita. Lagi-lagi kalau contoh kita menghafal dan sebagainya, mesti ada cara-cara yang kreatif untuk kita ingat sesuatu perkara. Benar. Jadi itu seperti apa yang dia katakan. Kalau anda bagaimana? Cuba kongsikan bagaimanakah cara anda mudah menghafal dan sebagainya. Ya, membaca, menghafal, mengira tapi ada style masing-masing. Formula masing-masing. Betul. Dan sekarang ni kita nak kongsikan dengan penonton juga ni. Dayah, boleh tak? Boleh. Tapi sebelum kita kongsikan apa-apa, kita nak cerita sedikit lah. Macam tadi Dayah ada kongsi dengan Z tadi. Dayah kata, Z tahu benda viral. Apa dia, Dayah? Ni nak bagi tahu. Saya rasa mungkin anda juga pernah terbaca pasal bagaimana agaknya kita boleh membaca buku cerita tu bernombor. Bernombor? Macam kalau baca sekali mungkin tak faham semuanya. Ini adalah asalnya wanita ini dari Negeri Sembilan. Dia kata macam dia jumpa bahan daripada kursus matematik ni 12 tahun lepas. Wow. Jadi tak sangka sebenarnya teknik yang digunakan ni boleh dikongsi dengan orang-orang lain. Tapi mesti saya rasa penonton masih tak faham ni. Macam macam mana ni baca buku cerita bernombor? Kita tengok sikit macam mana. Tengok sikit. Saya nak tengok ni. Seorang pemuda yang serba kekurangan tubuhnya. Tubuhnya tinggi. Dayah, terus terang saya cakap, Dayah. Ini adalah pertama kali saya tengok benda-benda macam ni. Dayah kalau tanya pun masa dia tengok video ni lah, dia cakap, macam mana baca buku cerita bernombor? Nombor bukan untuk kita kira-kira ke? Tapi ini adalah benar dan sebab itulah Borak Kopitiam kita sangat orang kata apa teruja nak tahu. Jadi itulah saja nak bagi tahu kan. Hari ini ada macam-macam yang kita nak kongsi. Macam-macam. Dan tetamu yang mungkin akan ajar kami dan juga penonton kalian semua tentang membaca tapi guna kaitan nombor. Betul. Amazing lah. Betul. Sekarang ni, Dayah, boleh kita kongsi dengan penonton-penonton? Apa tu? Ada satu trivia kita nak kongsikan dengan penonton. Berkenaan dengan kreatif belajar. Ini ada yang guru-guru, ada style mengajar berbeza. Tak nak cakap banyak, Zaid. Apa kata? Kita saksikan. Siapa ingat lagi guru sekolah tidak kira rendah atau menengah yang mengajar kita sehingga menjadi insan yang berjaya? Pastinya ilmu yang kita timba itu menjadi pengajaran paling bermakna untuk kita, kan? Berikut antara guru yang menjadi lilin membakar diri lain daripada yang lain. Mereka mengajar anak-anak murid dengan cara yang lebih kreatif. Fatih Husin, seorang guru matematik tambahan yang pernah menjadi perhatian ramai kerana videonya yang mengajar dengan caranya tersendiri. Dia boleh jadi
Menjadi seorang yang cukup dikagumi dengan gayanya yang mengajar dengan cara yang cukup santai dan mudah. Guru ini sekali lagi menjadi tular di media sosial. Menariknya, Cikgu Fatih menjawab beberapa soalan yang diajukan kepadanya dengan sangat pantas dalam masa kurang daripada 10 saat dan tanpa bantuan mesin kira-kira. Setiap videonya terkandung nasihat, pick-up line dan pelbagai teguran. Kita ni walau lunyai dilanda badai, usah sampai terhilang nilai. Pokok aku tu letak je dekat sebelah sana. Dengan saya, Bal. Cikgu Mas Faiz Hakim, guru bagi subjek fizik dan kimia. Dia banyak mengaitkan situasi semasa dengan formula campuran kimianya. Guru muda dengan lorat utara ini juga berjaya mengubah perspektif pelajar terhadap subjek kimia yang dianggap membosankan dan hanya untuk golongan nerd atau ulat buku ke satu tahap yang berbeza. Cikgu Ahmad Syarul Azan. Keinginan dalam membantu meningkatkan penguasaan pelajar dalam bahasa Inggeris mendorong Ahmad Syarul Azan Ibrahim, guru Sekolah Menengah Kebangsaan Longgafa 2, Kota Baru Kelantan, memilih aplikasi TikTok sebagai medium untuk berkongsi ilmu. Menariknya, hampir setiap video dimuatkan Cikgu Ahmad Syarul 45 tahun membabitkan penyertaan pelajarnya yang diuji menyebut perkataan dalam bahasa Inggeris. Perkataan dipilih dalam setiap cabaran pula berdasarkan lazimnya salah disebut pelajar dan sukar kerana jarang digunakan dalam perbualan harian. Connect! Setiap guru atau pendidik itu mempunyai cara masing-masing untuk mengajar anak-anak murid mereka. Cara didikan dan pendekatan mereka berbeza mengikut kreativiti masing-masing. Tidak kira bagaimana cara mereka mengajar, ilmu yang dicurahkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Wow. Kita buka sikit, Zack, untuk guru-guru yang saya rasa cukup penuh dedikasi, sangat kreatif, menggunakan setiap medium yang ada. Macam sekarang kan, TikTok, kita ada Reels kan. Ada yang saya rasa macam sangat kreatif. Nak tahu satu rahsia tak? Dan macam best lah menyeronokkan. Nak tahu satu rahsia tak? Apa tu? Lepas habis SPM, kan kita biasa kerja kan. Zack jadi guru, cikgu ganti. Zack, seronoknya dapat Zack jadi cikgu. Okey, tapi nak tahu lagi, kita rehat dulu. Kita borak. Kita kembali selepas ini. Oh ya, okey. Selepas ini. Lepas tu Zack pergi sekolah. Kan? Pergi sekolah. Tadi kami duduk di kawasan lain, sekarang kita sudah pun pindah ke tengah. Zack, nampak pagi-pagi main-main drum ya, Zack? Daya, saya tengok Daya rindu set kan? Rindu sangat. Tadi kita kat sana, sekarang kita kat sofa. Itulah, yelah, kat mana-mana kita berada sebab orang kata first day, hari pertama kembali, dia macam orang kata excited terlebih lah. Teruja. Betul. Lagi satu Daya, antara salah satu sebab Zack teruja hari ni, sebab yelah hari ni kita nak berborak pasal minda kreatif minda dan sebagainya. Kreatif, ya. Betul. Jadi tak salah kalau kita tak ajak orang yang memang pakar dalam benda ni. Okey. Sebab tu sekarang ni bersama dengan kita Cik Muhammad Mohsin, atau lebih mesra dengan panggilan Cik Mat. Cik Mat. Seorang pakar motivasi ni Dayah kita bawa ni. Dan kalau nak tahu Cik Mat ni saja nak kita penonton lah. Tadi dia dah borak Cik Mat. Cik Mat kita orang Somban. Bukan Seremban, Somban. Somban, sorry. Itu lagi dia lah. Orang Somban, Paroi Jaya. Itu cerita dia. Jadi taklah Cik Mat, kali ni saya dengan Zack kita cakap pasal minda yang kreatif. So, setiap orang ada cara dia menulis, dia membaca atau menghafal. Semuanya cara lain-lain. Betul, setuju. Okey. Jadi itulah kita nak tanya sebagai seorang pakar motivasi yang lebih tahu kan tentang menulis, membaca dan menghafal, dan kira macam teknik-teknik orang yang berbeza. Adakah itu kebiasaan ni macam mana tu? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zack dan Dayah dan seterusnya para penonton yang dikasihi sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu berbeza. Kan? Ada lelaki, ada perempuan. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Macam-macam bangsa. Kan? Dan bagaimana manusia memproses maklumat pun ada kepelbagaian. Kan? Berdasarkan ilmu NLP, manusia ni dia ada 3 kategori. Okey. Kategori yang pertama, manusia visual. Visual ni maksudnya, dia ni banyak mencerap maklumat berdasarkan apa yang dia lihat.
Itu yang pertama. Dan dia lebih mudah faham benda yang dia lihat. Gambar, warna, video, infografik, jadual, graf-graf. Dia bila macam tu dia cepat tangkap dan dia mudah faham. Ini manusia yang pertama. Manusia yang kedua disebut sebagai auditori. Auditori ni siapa pula? Yang tadi mata kan? Yang ni telinga pula. Dia mendengar. Dia cepat tangkap berdasarkan apa yang dia dengar. Contohnya muzik, audio, suara-suara rakaman, bunyi-bunyi alam. Contohnya macam kalau zaman sekarang diorang belajar ikut podcast. Ya, pun boleh juga. Kan, ikut podcast, belajar melalui pendengaran. Ya, okey. Okey. Itu saya suka bila Cik Mat sebut pasal pendengaran tu kan. Sebab ada juga kenalan-kenalan kita ni kan yang ada dia menghafal Quran sebagai contoh. Lepas tu saya tanya, macam mana nak sedang hafal Quran ni? Lepas tu dia kata, banyakkan baca, lepas tu banyakkan menulis. Baca menulis. Yeah. Itu salah satu sebab dia. Macam mana? Kalau dari sudut logiknya tu macam mana benda tu boleh berlaku, Cik Mat? Okey, menghafal Al-Quran ni dia perlu kepada repetition. Manusia dia ingat ada banyak sebab bagaimana manusia boleh mengingati sesuatu. Okay, salah satu kaedah adalah repetition, pengulangan. Itu macam saya cakap tadi lah. Dia baca, lepas tu dia tulis. Semua tu adalah repetition punya konsep. Okay. Macam contoh Zack dengan Dayah. Pernah tak lupa nama sendiri? Tak pernah kan? Sebab tak pernah lagi lah. Selalu di-repeat setiap hari. Okey, orang pun panggil nama kita, kita pun menggelarkan diri kita siapa, dan akhirnya benda tu melekat. Itu salah satu kaedah mudah nak ingat, iaitu repetition. Saya terus tertarik bila cakap repetition ni. Pernah tak, macam pernah tak tanya penonton jugalah kan, betul bila cakap konsep kita nak mengingat ni, kan ada lagu di radio, kita tak tahu apa lagu tu, mungkin kita tak berapa gemar lagu tu, tapi pernah tak rasa macam sampai hafal lagu ni? Tak perasan sebab kita banyak kali sangat dengar kat radio. Betul. Sekarang lagi faham kan apa maksud repetitif tu. Okey. Seterusnya Cik Mat, tadi kiranya manusia tu dua lah, tadi visual, betul, dan juga auditori. Baik. Okey. So macam contohlah sekarang ni kita tahu kalau saya dulu waktu belajar, saya rasa bila Cik Mat saya kata, saya rasa saya ni orang yang visual. Saya kalau apa-apa saya suka tengok gambar, tengok video, contoh kat YouTube ke apa kan, saya lagi cepat tangkap. Kalau untuk yang belajar, ada yang buat mind map dan sebagainya. Konsep-konsep begitu macam mana pula? Bukan color tu dah. Warna-warna tagging lah. Mind map sebahagian daripada teknik belajar untuk orang visual. Orang visual ni dia suka benda yang konsep besar. Okey, dia nak tengok dulu overview. Dia nak tengok dulu keseluruhan. Baru dia nak masuk topik-topik kecil. Okey. So mind map ni nak bantu untuk faham the whole konsep tentang topik tersebut. Okey. Macam saya sebut tadi, manusia ni ada 3 jenis. Saya dah sebut dah overview. Bila saya sebut overview 3, patut manusia akan mula follow. 1, 2, 3. Itu cara untuk orang lebih mudah capture, lebih mudah faham. So maknanya mind map ni bukan semua orang boleh dengan mind map. Kan ada sebahagian pelajar dia macam bila tengok mind map makin pening dia. Betul. Dia tak faham kan? Makin tak faham dia. Mungkin tulisan dia seribu dia tak faham. Mungkin. Itu masalah juga. Cik Mat, sepanjang Cik Mat menjadi seorang pakar motivasi ni kan, apakah benda yang macam, yelah saya tahu Cik Mat berhadapan dengan ramai orang. Setiap orang tu seperti yang Cik Mat katakan tadi, setiap orang tu berbeza. Jadi macam mana Cik Mat nak kekal kreatif dan relevan di hadapan mata orang? Yelah sebab kita nak bagi orang dengar apa kita cakap kan. Apabila kita bercakap dengan orang, kita mesti menggunakan ketiga-tiga elemen dalam NLP tu tadi. Mesti ada elemen visual, mesti ada elemen auditory, mesti ada elemen kinestetik. Kinestetik saya tak terangkan. Kinestetik ni. Kinestetik ni tadi orang yang banyak mencerap maklumat atau dia mudah cerap maklumat berdasarkan tindakan dan pergerakan. Contoh. Dia kena buat baru dia faham. Uji kaji, dia kena ada praktikal, dia kena ada amali. Cikgu ajar solat tak faham, buat amali baru faham. Apa sebutan dia tadi? Estetik. Kinestetik. Estetik tu lebih cantik ke kinestetik. Kalau saya nak tunjukkan, pelajar yang pertama tengok je faham.
Tengok je teng tepi je kan cikgu ajar dia kan. Tengok. Tu saya lah, saya. Kan? Okey, saya. Tapi yang tengok ni dia ada satu masalah. Alah, ya. Ini nak tahu juga. Dia cepat tangkap, tapi dia cepat lupa. Betul. Betul. Di sini saya bagi 10 markah. Itu betul. Dalam kelas dia paling faham. Betul. Keluar-keluar dia yang lupa dulu. Sebab tu saya gunakan konsep repetitive. Dapat tak? Okey, kalau anda dekat rumah apa? Anda adakah golongan visual ke, auditory ke atau kinestetik? Ya. Cuba komen dekat Facebook. Kita nak tahu je. Okey. Lepas tu tadi macam yang Cik Mat cakap lah. Kalau yang pertama, macam saya tadi lah, dia cepat tangkap. Betul. Okey. Kalau yang kedua pula auditory? Yang auditory ni dia kena dengar. Zack yang mana ni, Zack? Saya dengar. Saya Okey. auditory. Dia kena dengar. Dia ni kalau belajar yang bagus untuk dia, dia kena belajar di tempat yang sunyi. Sebab dia perlukan perhatian. Baik. Ada orang cakap saya kena dengar muzik untuk belajar. Saya tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Kalau nak dengar. Terima kasih Cik Mat. Tepat Saya 10 markah selalu lagi. cakap orang kata, taklah dia ada special case. Special case? Dia kalau nak dengar muzik ni, instrumental okey. Yang tanpa ada lirik tu tak. Kalau instrumental sahaja betul Cik Mat, ini saya setuju. Tapi kalau sambil dia belajar, masuk pula lirik lagi apa lagi? Mana satu yang nak masuk dalam otak kita? Dia bahaya. Kalau dia jawab exam, nanti yang keluar lirik lagu. Betul. Bukan apa yang dia baca. Macam tu lah. Kadang-kadang dia sebenarnya menipu diri sendiri. Dia terangguk-rangguk. Nampak macam faham tapi dia angguk lagu. Betul. Zack pernah ke? Zack tapi tak, Zack memang daripada zaman belajar, Zack memang tak terapkan langsung belajar sambil dengar lagu. Maksud awak tak boleh lah sebab dia yang kedua tu kan. Zack memang tak boleh. Okey. So dia boleh kalau nak guna lagu macam saya cakap tadi instrumental lah. Instrumental. Dan kalau boleh belajar di tempat yang sunyi. Kalau mak ayah ada anak jenis macam ni, sediakan satu tempat belajar yang special, jauh daripada gangguan adik-beradik, TV, bunyi-bunyi untuk dia fokus. Saya kan Cik Mat, ini pengakuan sebenar jugalah untuk penonton Borak Kopitiam. Kalau yang tempat sunyi dengan lagu yang tak ada tu, insya-Allah saya akan ke alam fantasi. Betul. Orang visual ni lah masalah dia. Nampak orang visual. Okey, yang kinestetik tadi tu ni apa macam mana pula? Okey, orang kinestetik dia kena belajar melalui pengalaman. Okey. Dia mengalami baru dia mempelajari. Ini lebih pada hidup ni. Okey. So kalau contoh dia ni suka masuk bengkel. Okey. Dia kadang-kadang mungkin orang nampak dia ni macam pelajar kelas belakang, macam tak berapa faham. Teorinya tak berapa reti. Betul. Tapi sebenarnya dia ni kalau dibagi tugasan, kalau diberi buat bukan homework, diberi macam masuk bengkel. Okey kan? Praktikal lah, praktikal. Praktikal, benda-benda yang praktikal, fizikal. Dia lebih terkehadapan buat kerja dia ni. Betul. Dari situ baru dia learning, sebab setiap manusia mind speed dia lain-lain. Yep, setuju. Sebab tu ibu ayah jangan marah anak tak berapa laju kat kelas. Kadang-kadang anak tu lepas tahun baru faham. Kadang-kadang kita kalau kita check balik ilmu daripada form 1 sampai form 5, ada yang sampai sekarang pun tak faham. Ya. Betul kan? Betul. Cik Mat, nak tanyalah Cik Mat, kalau mengikut Cik Mat kan, betul kenapa kadang-kadang orang kata, okey, kalau awak ada aim sesuatu, awak ada target, awak tulis kat atas kertas. Kenapa begitu Cik Mat? Baik. Ini konsep ni dinamakan sebagai the power of writing goals. Okey. Writing goals. Menulis matlamat. Okey. Matlamat ni nombor 1 kena buat tulis. Tulis dulu Tulis. Okey. Tulis pun tak larat. Dengan kita nak capai lah kan. Baik. Okey. Semua benda dicipta 2 kali. Okey. Nombor 1 kat sini. Okey. Bayangan, impian kat sini. Nombor 2 kena terjemahkan. Okey. Dekat mana nak diterjemahkan? Atas kertas. Baik. Kalau kita nak tengok benda yang paling simple, contoh kan, isteri suruh suami beli barang. Kalau dia main pakai bayangan, dia agak-agak suami faham tak? Dia memang orang kata tinggal bayang-bayang saja. Tinggal bayang kenangan. So dia kena terjemahkan dalam bentuk tulisan WhatsApp. Tapi kena tulis dengan jelas. Jangan tulis daging sikit. Kena tulis daging sekilo. Daging sekilo ada lemak sikit. Dia kena precise kalau orang lelaki. Setuju ke tak setuju? Setuju. Keadaan kita lain dah. Sorry, Zack orang dapur. Baik. So suami yang pergi ke pasar, satu yang ada list, satu yang tak ada list. Mana yang selesai dulu?
yang ada list. Yang ada list. Ya, betul betul. tak? Okey. Kita kait yang lebih besar dan lebih jauh. Okey. Hidup manusia. Okey. Wow. Siapa yang ada impian dengan siapa yang tak ada impian. Okey. Mana yang akan lebih berjaya dan lebih terkehadapan dan lebih capai dulu? Yang ada impian. Yang ada impian. Alright. Okey. That's why kena tulis impian. That's why kita tulis. Okey, jadi sebab tu Cik Mat, saya rasa hari ni semua orang lepas ni, siapa yang tak tulis tu, apa kata kita tulis dulu? Mantap. Tak cukup masa. Tak Kita cukup kalau masa mungkin Cik Mat. nak borak panjang, kan? Memang rasa nak borak lagi. Tapi waktu menceburui. Tapi terima kasih Subhanallah. banyak Cik Mat. Alhamdulillah. Kongsikan kami perkara yang kami tidak tahu sebelum ni. Betul. Ini Instagram ke? Ini saya punya TikTok. Wow, okey, boleh follow ya. Ini orang kata untuk dapat motivasi. Kan? Betul. Terima kasih banyak Cik Mat. Terima kasih banyak Cik Mat. Sama-sama. Tapi sekarang ni kita nak kongsi juga Cik Mat. Sama Cik Mat boleh tengok juga ni. Boleh. DIY buat buku nota. Ini yang ketiga. ini Itu ketiga. yang apa tu? Dia suka praktikal lah ni. Praktikal. Apa kata? Jom. Tengok. Hai, saya Shirin Syafika dari ohmyresin.my. Saya membuat buku nota seni resin dan saya berasal dari Puchong, Selangor. Saya minat dengan seni resin ni. Pada mulanya, saya cuma mencari idea bisnes kecil di TikTok. Seni resin ni adalah salah satu idea untuk bisnes kecil yang terkenal dekat luar negara pada waktu tu. Dekat Malaysia ni saya tak pasti. Tapi dekat luar negara memang terkenal lah dengan diorang buat keychain, bookmark. Dekat situ saya cuba untuk cari lebih video berkenaan dengan seni resin ni. Dan dari situlah saya mula minat. Seni resin ni bagi saya adalah salah satu seni yang agak mudah untuk kita buat. Saya mendapat idea untuk membuat buku nota seni resin ni. Waktu tu kita cuma cari bahan-bahan untuk mula meniaga seni resin. Pada awalnya kita cuma nak jual penanda buku sahaja. Tapi waktu kita cari bahan tu, kita terjumpa acuan buku nota dan di situlah kita terdetik untuk buat buku nota sekali biar dia jadi one set macam tu. Alhamdulillah kita mendapat sambutan. Kebanyakannya waktu tu mereka beli untuk cikgu-cikgu sebagai hadiah untuk pelajar. Ada juga yang untuk buat kenangan sebab kita seni resin ni boleh diubah suai mengikut cita rasa masing-masing. Kalau untuk buat kenangan tu agak special sikit, diorang boleh request macam mana yang diorang nakkan. Kebanyakan hasil desain saya terinspirasi daripada gambar-gambar. Contohnya macam matahari terbenam ke, lautan ke. Lain daripada tu saya juga akan buat lakaran-lakaran saya sendiri dan ikut warna-warna yang saya nak untuk setiap desain. Dan seni resin ni juga ada keunikan dia sendiri. Contohnya setiap penghasilan tu dia tak akan sama. Walaupun terbuat desain yang sama, tapi setiap desain tu akan ada keunikan dia yang berlainan.
Umar Uzai. Baik-baik ke sini jemput. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Sila. Selamat datang Borak Kopitiam. Ya. Terima kasih banyak. Saya terkesima bila Ya, kenapa tu? Kenapa dapat tu? pegang kumpulan puisi pesta di Padang Jawa ni. Jiwa. Jawa pula jiwa. Nampak ni jiwa. Nampak tertukar jiwa. Sebab saya tengok kat dalam kan. Ya. Kolek sampan kemudik Ya. bererti di titi sahurnya dipasang. Molek-molek adab cik adik pengerti nanti disuka cik abang. Tu Ini dia. cerita pasal adab Dia ada banyak tema lah dalam tu. Baik. Pada saya semasa tu usia saya lebih kurang 20. Orang kata nak mendewasa kan. Jadi kita bereksperimen dengan pelbagai keadaan, situasi kehidupan masa tu. Jadi maksudnya ada perhubungan, ada masalah kekeluargaan, masalah kerjaya. Jadi kita satukan dalam orang kata penulisan. Baik, okey. Macam Umar Uzai tapi lagi selesa dipanggil Uzair kan? Lebih suka. Lebih suka lah. saya suka. tau. Suka Jadi dipanggil maksudnya Uzair. suka tu lagi atas daripada selesa saya. Okey, macam kalau dengar tadi, itu lagu puisi. Itu adalah puisi yang dilagukan. Puisi yang dilagukan. Sebab setengah-setengah orang-orang ni dia kadang-kadang tak terima terma lagu puisi. Jadi pada saya tu lagu puisi lah. Ya. Okey, dan tajuknya Cenderawasih. Cenderawasih. Okey, apa sebenarnya cerita Cenderawasih tu? Cenderawasih ni cerita dia tentang seorang yang mengejar seseorang tu yang tak sepadan dengan dia. Yang tak sampai ke tahap yang dia mampu miliki. Tapi dia cuba nak sampai ke cenderawasih itulah. Tapi sebenarnya tak mampu pun. Adakah ini berdasarkan kisah sebenar cinta Uzair? Nak kata berdasarkan sebenar pun taklah juga kan. Gagak-gagak kan sudah. Tapi bila kita ada pengalaman tu kita dapat menjiwai lah. Kata. Uzai, bila saya tengok Uzai punya penulisan, lepas tu konsep, naskah buku ni kalau kita boleh tunjuk dekat penonton-penonton Borak Kopitiam, anda semua dapat lihat sekarang kan. Okey. Alright. Tapi lepas tu bila dengar Uzai perform dan sebagainya kan. Sebenarnya bila start suka benda-benda macam ni, penulisan karya-karya sebegini? Ya. Menulis ni dah lama. Daripada kecil saya dah menulis. Umur berapa tu? Umur lebih kurang 10-9 tahun saya dah mula membaca novel-novel berat. Novel-novel Khadijah Hashim, novel-novel Usman Awang, novel berat tu saya dah baca kecil. Jadi tapi menulis ni masa saya belajar di Aswara dululah. Baik. Tapi masa tu saya tak mendalami sastra lagi. Okey. Saya cuma suka menulis. Tapi kalau menyanyi tu daripada kecil pun dah menyanyi dah. Tapi kemudian dia ada berkait lah. Bila saya di Aswara tu, habis saya di Aswara tu, saya mengenali almarhum sastrawan negara Datuk Dr. Kemala. Jadi dia yang mendidik saya untuk mendalami sastra. Kenapa apa ni kata mendekatkan saya lah. Jadi bila dekat tu saya mencintai sastra Melayu kita. Dan betapa perlunya untuk kita menjaga sastra dan kepuisian kita Melayu ni lah. Betul. Saya dah lama tak mendengar kan kata-kata yang sebegini dan jumpa orang yang ada jiwa sastra seperti Uzai kan. Macam selalu macam anak-anak zaman sekarang kan, kita pun tahu kan makin lama makin kita tak dengar mungkin orang berpuisi, bersajak, bersyair. Kalau Dayah ingatlah kan, Dayah tak tahu kalau macam penonton kat rumah macam mana. Sama sekolah dulu. Dayah waktu sekolah dulu memang masuk puisi, pantun masuk, syair masuk. Tolong jangan tanya menang tak kalah. Itu je nak minta tolong. Masuk, kita yang paling penting tu kita masuk. Semangat tu kena ada. Betul. Jadi macam nak tahu juga kan, kita masuk je tandingan tapi tak betul-betul sure. Apa beza puisi, syair, pantun? Adakah cara bacaannya ke ataupun dia lebih ada maksud kalau puisi ni? Betul. Sebenarnya ramai orang tak faham puisi itu adalah ibunya. Ibunya puisi. Di bawahnya tu syair, pantun, prosa moden, sajak. Ibu tu itulah puisi tu. Itu semua puisi. Okey. Kadang orang kata boleh tak baca puisi, boleh tak baca sajak. Jadi puisi tu atasnya, di bawahnya tu ada syair, pantun, gurindam, prosa moden, prosa tradisional. Puisi tu boleh dikatakan penulisan tu tak? Puisi tu adalah seni berbahasa. Seni berbahasa tu. Seni persembahan itulah. Seni orang-orang lama kita menyanyikan untuk anak-anak dia, untuk majlis kerakyaan dulu-dulu kan. Itulah maksudnya puisi tu. Dan setiap bahasa ada puisinya tersendiri. Jadi Melayu ni puisinya adalah nazam, syair, sajak. Itulah banyaklah puisi. Okey. So baru tahu puisi tu ibunya dia sebenarnya. tu. Di bawahnya itulah sajak. Banyak ilmu-ilmu baru kita dapat hari ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi kan kalau kita nak tanya Uzai lah, Uzai paling suka sekali apa?
Bidang saya memang syair dan lagu puisi lah. Sebab saya tak deklamasi. Okey. Deklamasi ni ada teknik dia yang lain. Teknik yang itu macam Saya macam membaca sajak. di sini kita ni, itulah sajak. Oh, sekejap saya macam tu saya rasa saya pun nak masuk pertandingan juga untuk Hari Merdeka. Ya, Tapi setiap orang cara dia mendeklamasikan sajak berbeza kan? Betul. Jadi saya tak mendeklamasi. Saya tak mendeklamasikan sajak. Okey. Saya mendeklamasikan syair. Macam itulah ceritanya. Tapi kan Uzai, kita nak tahu macam yelah kita tengok Uzai menulis puisi dan sebagainya. Betul ke saya sebut menulis puisi kan? Betul lah. Lepas tu setiap karya yang ada dalam kepala tu macam saya pun seorang yang menulis lagu juga. Okey. Tapi bila tanya saya, bahasa-bahasa saya ni bahasa-bahasa yang orang faham lah. Terus. Tapi kalau macam Uzair ni kita tengok macam mana idea boleh dapat. Berlapis-lapis, Contoh saya bacakan Sikitlah baca Contoh, sikit. Okey. Pasir bergoncang, noda berkalang, munajat berselang, mentari oren terang, saf-saf ombak serang, pasir bergoncang. Gedegang. Benda macam Saya tu gedegang. macam mana Terlalu deep, saya tak boleh faham. saya memang ada another level of respect lah dekat orang-orang yang menulis puisi sebab saya tak tahu bagaimana idea tu boleh tercetus. Pada saya lah, itu semua adalah datang daripada pembacaan. Baik. Dan pembacaan tu berminati. Jadi bila saya ke satu tempat, contohnya macam tu saya berada di pantai lah. Jadi saya suka berimajinasi lah. Pantai tu dan kita berlapis bahasa. Maksudnya bila pantai tu datang kat kita kan, apa yang kita boleh lambangkan kepada pantai tu. Pantai tu kan ada berombak-ombak kan. Jadi tu kalau kita saf-saf dalam semayangan contohnya kan, orang beratur kan, dia ada staff dia. Jadi ombak tu datang pun beratur kan. Jadi dia adalah lapisan kepada apa yang kita nampak. Baik. Kan? Okey. Itu pemahaman. Sekarang ni cara Uzai bercerita, saya percaya yang menonton kat rumah ni pun, wow, Uzai ni ternyata memang anak seni yang seperti lapisan bawang. Betul. Pasanya. Dia macam tengok ke dalam dan ke dalam. Daya, Zaid macam terkejut ni. Zaid rasa macam kena tendang ke hati, kena macam tegur. Apa pula Sekarang dekat dunia ni kan macam-macam sedang berlaku. Dengan macam all case lah apa semua. Hidup kita pun tak macam dulu tapi kita cuba untuk senyum hari-hari. Tiba-tiba Zaid pusing ni, Zaid terbaca. Baca. Meski hidup diguling dengan ragam dan tolakan, pujian dan sindiran, berpestalah. Ya. Itu dia. Berpesta lah. Maksudnya kehidupan kita harus diteruskan. Okey, Ustaz. Walau apa-apa pun kena hidup. Kena teruskan hidup, kan. Hadapi dengan senyuman. Betul. Okey. Uzan, sebab tadi kita tanya Uzan paling suka apa dan kita tahu Uzan memang kira seorang yang pakar dalam pakar tu tidaklah, membaca syair lah kiranya bolehlah kan. sikit-sikit. Okey, boleh tak kita dengar sikit lah? Boleh. Sebab Zaid katanya dia teringin nak macam bukan nak lawan. Saya tahu dia tak boleh lawan. Zaid tak yati jangan pandai Daya. Boleh cuba kan. Kita cubalah, kita cuba. So Daya boleh belajar, penonton pun sama-sama boleh dengar. Betul. Dah lama tak ni baca syair ni? Cuba. Sebab syair ni memang jarang kata nak dipersembahkan kan. Kita bagi Saya dendangkan dua irama Okey. tapi dalam rangkap yang sama. Okey, boleh? Contoh ini. Sungguh murni bunga hutan, suci bersih tidak bernoda. Kalau hati tidak iman, jatuh kasih sampai tergoda. Itu satu je lah. Itu irama Selendang Delima. Okey. Lagi satu. Kalau Siti Zubaidah, sungguh murni bunga hutan, suci bersih tidak bernoda. Kalau hati tidak iman, jatuh kasih sampai tergoda. Ada teknik dia lain. Macam mana perasaan dia macam mana bila perasaan dapat dia? syair secara live dan dua lenggok yang berbeza. Zaid, nak cuba sikit? Zaid memang tak boleh, janganlah. Sikit Zaid ni suara dia sedap. Okey. Dia ni. Tak betul, suara dia Awak sedap. Tak betul. Zaid sikit je. Ambil dua yang pertama je. Yang sungguh murni. Okey. Kita cuba. Zaid Okey, dua, Daya kita dua. cuba. Okey. Kita cuba. Macam mana atas Saya ajar yang muda. Yang senang. Okey.
Sungguhlah murni si bunga hutan. Itu dah air pula. Sungguhlah murni si bunga hutan. Masya Allah, sedap. Okay. Sucilah bersih, tidak bernoda. Tak tahu. Yang lain yang macam senang-senang sikit. Senang sikit. Yang tenang tu yang pertama tu lah. Yang biasa. Sungguh murni bunga hutan. Okey, satu baris tu. Sungguh murni bunga hutan. Boleh dapat tu. Habis. Dayah. Okey. Dayah pula cepat. Geram pula. Malu ni. Saya sama yang kedua tu lah. Boleh. Sucilah bersih, tidak bernoda. Risau. Dia daripada sini tiba-tiba dia kat situ. Tak. Saya cubalah. Sungguh murni. Okay. Alamak, tunggu tertinggal. Saya ambil yang mula-mula tadi lah. Boleh. Okay. Sungguh murni bunga hutan, suci bersih, tidak bernoda. Betul. Mantap Dayah. Terus. Waduh, keren. Tidak iman, jatuh kasih sampai tergoda. Aduh. Hantar malah Bu. Kita cuba. Betul. Saya punya lenggok tu dipengaruhi R&B. Okey Uzai, mungkin boleh kongsikan dengan penonton-penonton kita Instagram apa. Saya yakin ramai minat dengan Uzai ni. So ini dia Uzai. Si Umar Uzai. Si Polan lah tu. Si dia, si itu kan. Jadi saya si Umar Uzai. Si Umar Uzai. Penyair muda ASEAN 2015. Jangan main-main ya. Alright. Terima kasih Uzai. Terima kasih banyak. Kami kita nak berehat. Kita nak berehat. Boleh tak bagi satu rangkap something untuk kita terus komersial? Go, kat sini kamera ni. Okay. Terus je. Terus. Ya. Mana itu Okey, teruskan bersama dengan Borak Kopitiam bersama Zack dan Dayah. Kita rehat dulu. Kembali sebelah sini. Mantap. Hello. Apa khabar semua dekat rumah? Terima kasih sebab terus bersama dengan Dayah dengan Zack. Di Borak Kopitiam. Makin lama ni kita makin rancak. Rancak berpahala. Ada rancak terus belajar. Gitu. Okey, cakap pasal belajar. Nampak tangan? Magic kan? Magic. Tangan sampai maka tadi tu. Nampak tangan? Kita bukan nak belajar magic. Betul. Tapi lebih kurang magic sebenarnya apa kita nak belajar ni. Betul. Sebab kita nak belajar macam tadi. Di awal-awal segmen tadi kan kita ada tunjuk kepada anda video orang baca menggunakan nombor. Kan? Sebab tu sekarang ni kita bawa sifunya bersama dengan kita Cik Izham Mahta dan juga Puan Siti Balkis Muhammad Najib. Merupakan anak pengasas Muhdar. Dan mereka akan mengajar kita untuk baca bahasa nombor. Pelik kan? Saya nak cakap pun rasa macam betul ke ni, takut typo ke apa, tapi betul. Betul. Baca bahasa nombor. Betul. Ini bukan gurauan, ini betul-betul. Benar. Okey, jadi kita nak mulakan dulu. Bahasa bernombor. Kita pergi kepada asasnya lah. Macam mana boleh tercipta je? Okey, kalau kata nak cerita bab sejarah ni 2 jam pun tak cukup lah. Okey, kita pendekkan. Saya long story short lah. Ayah saya Encik Mahta Mansor, masa tu lewat 80-an lah, tahun 88, 89. Masa tu beliau seorang hakim. Dia tengok anak-anak ni lemah dalam pelajaran, terutama dalam math and science. Jadi dia mencari satu kaedah alternatif. Macam mana cara nak tarik abang kakak saya, masa tu saya tak lahir lagi lah, abang kakak saya untuk minat belajar. Jadi dia mencari-cari, akhirnya long story short, dia jumpa idea, why not kita guna bahasa Melayu, tetapi kita ringkaskan. Contoh macam 1 sebut tu, 2 sebut wa, 3 sebut ga, suku kata yang belakang. Bukan sebagai satu bahasa, tetapi satu permainan minda je. Permainan minda je. Maksudnya kalau jumpa orang, still cakap macam biasa. Cakap tak perlulah, nak sebut nombor tak perlu. Tapi bila bersama dengan anak-anak, keluarga, nak attract untuk minat tu, guna kaedah alternatif tu. Adakah susah sebenarnya waktu mula-mula lah, masa mula belajar daripada ayah kan? Susah tak nak tangkap ataupun senang je? Macam saya, masa saya dulu sedar-sedar, bila dah pandai bercakap, sedar-sedar kaedah tu dah ada. Ya, wow. Saya cuba. Kita cuba kalau mengikut penjelasan apa tu Cik Izham ni. Saya cuba. Apa tu? Kalau ni maksud dia tua. Betul. Pandai.
boleh belajar lebih lagi. Belajar lebih lagi. Senang sangat ni kan. Okey, tak apa kata kita belajar yang basic dulu lah daripada Cik Zaham kan. Tiba-tiba terus bagi praktikal Zai. Cuba. Okey. So itulah jawapan untuk yang pertama. Baik, okey. Okey, so bila kita tahu kan macam mana kita nak tahu bagaimana kaedah ni boleh menjadi terapi minda kita. Okey, bila sebut terapi ni bermaksud kita nak jadikan satu keadaan tu lebih baik daripada sebelumnya. Macam contohnya macam kita bermain sudoku lah. Sudoku kalau kata anak-anak lemah fokus dan logik dia lemah. Bagi main sudoku, itu satu terapi untuk bentuk fokus dia. So macam tu juga kaedah ni, bila mana anak tu dirasa macam meluat, menyampah, tengok math and science, kan ada rumus algebra, ada formula kimia, fizik, dia takut. So kita bagi satu terapi, kita ajar dia bahasa kod ini. Bila mana dia dah habis belajar tu, bila dia tengok balik pelajaran tu, dia nampak ada kisah, ada cerita. Ui, menarik Cik Zam. Saya rasa tak sabar kita nak pecah rahsia ni. Awak nak mula break the code dah, Cik. Break the code. Value ni mahal ni. Sebab nak bagi tahu je kepada semua penonton, tadi masa masuk tadi, Cik Zaham dengan isteri kan, dengan Puan Balqis, dia tadi bagi bahasa nombor, kod. Saya cakap, apa tu? Hanya bracket faham. Tapi sekarang mungkin Cik Zaham boleh tunjukkan sedikit atau ceritakan sedikit macam mana tu. Okey, nak mulakan dengan yang nak ajar ni, saya buat demo sikit boleh? Boleh. Kita memang nak tengok. Okey, silakan. Okey. So sekarang ni saya akan minta isteri saya jangan tengok skrin TV pandang. Okey, pandang tempat tengok. Pandang saya pun tak apa. Macam tu. Dia memang minat sangat dengan Dayah. Ya, masya-Allah. Cik Zam tak minat dengan saya. Minat. Tapi kita sama lelaki tak cakap. Alright. Okey. Jom. Baik. So apa yang saya nak buat ialah Zack tulis satu nama yang panjang. Apa-apa nama, tak yang bukan orang terkenal lah. Okey. Satu nama yang panjang. Dan buat satu perkataan yang ringkas. Contohlah saya suka makan ke, saya suka berjalan ke. So apa yang saya buat ialah bila tulis perkataan tu, saya akan tukarkan kepada coding, bahasa kod tu. Okey. Dan kemudian saya akan padam yang perkataan tu, saya akan minta OI saya teka apa maksud tu. Okey. Sebab kadang orang kata saya ni main tembak je, main cakap je. Okey. Tak ada kod. So saya nak buktikan. Okey. Buktikan. Okey. So, terima kasih Cik Zam sebab memberitahu satu dunia yang tulisan saya buruk. Sebab tu saya tidak duduk di sebelah whiteboard. So, saya tulis banyak atas ni nama Nama penuh. Nama penuh. Satu nama penuh. Betul. Nama biasa, nama standard Melayu lah. Tak kisahlah. Jangan buat nama perempuan saya nanti dikhawatiri. Okey, kita cuba Okey. Kita cuba je. Ni saya rasa panjang ni. Lepas tu dekat bawah tu perkataan. Apa perkataan? Ke ayat? Ayat lah. Ayat ringkas lah. Okey. Saya something. Okey. Mungkin penonton kat rumah rasa ni macam adakah ini macam satu magic show? Tidak. Ini adalah satu pembelajaran coding yang macam kita boleh membaca guna nombor. Okey, Balqis jangan tengok Balqis jangan Jangan tengok. Kru boleh tengok isteri saya, jangan bagi dia tengok. Ya, tak. Okey, saya macam buat. kru tengok isteri saya. Lain macam. Okey. Baik, so ini ialah satu nama saya akan tukarkan. Okey, kita tengok. Okey, so kena ingatlah. Ingat. Okey. Penonton pun semua ingat Okey. Okey, jap. Okey. Uish, kalau betul ni keren banget ni. Uish. Wow. Okey. Kemudian ni. Okey. Ui. Okey, alright. Okey. So, yang ni saya berjanji dengan penonton semua memang tak apa Cik Zam boleh padam. Memang saya tidak dibayar, tidak diberitahu backstage ke apa, tak ada. Ini memang on the spot. Okey. So kita nak tengok sama ada Puan Balqis boleh tak baca coding tu. Saya kan rasa macam betul ke baca nombor? Okey, tak apa. Okey. Jom. Okey, Puan Balqis boleh pandang dah? Okey, pandang. Dah boleh tengok dah. Okey, boleh tengok. Syafiq Izham. Ui, Syafiq Izham betul? Syafiq Izham. Okey, bawah. Jom kita makan nasi lemak. Ui, betul lah. Sebab tu lepas tu, siapa yang fasih bahasa angka ni, nak tengok macam formula kimia lah contohnya kan. Formula MS lah. Dia nampak satu formula tu ada cerita dia. So kalau setengah orang dia tengok macam nampak ayam mentah. Tapi bila lepas dia belajar coding ni, dia tengok formula ni dia nampak ayam KFC. Contohnya. Okey. Ini contohnya lah. Wow. Darat 586. Ustaz 8. Kita 8. 84.
Orang 4. Saya tanya dia dah makan ke belum? Dia Ya Allah. Tak lah. Macam tu je? Kalau macam ni hari raya, boleh untuk sepupu. Tak, ini kalau macam ni lah memang orang lain tak faham kecuali kalau kita belajar lah. Ya, betul. Oh, okey. Dan katanya tadi macam boleh Baik, apply terbaik. kepada apa kimia dan bukan matematik like per se sahajalah kiranya kan. Math and science. Science tu termasuklah macam fizik, kimia dan juga matematik tambahan lah. So banyak formula, rumus algebra, kuadratik dan sebagainya. Itulah benda something yang orang takut nak tengok. Kita bagi dia seronok benda tu. For Malkis, kita nak tanyalah. Macam tadi Cik Izham ada bercerita. Dia kata ayahnya yang buat start dengan benda ni semua disebabkan anak-anak mungkin mempunyai cabaran kisah dengan awalnya. matematik dan sebagainya. Tapi kalau difikirkan secara logik, Puan Balkis berkahwin dengan Cik Izham. Maksudnya Puan Balkis orang luar yang masuk dan belajar. Ya, betul. Berapa lama untuk mengambil masa untuk belajar bahasa nombor ni? Saya mula diintroduce bahasa nombor ni waktu saya belajar degree. Dengan degree saya sebenarnya satu kelas dengan suami. Oh, okey. Okay, waktu tu suami ajak saya join jadi facilitator join untuk program dia. Program Kak Moda tu. Lepas tu saya berkursus dan saya belajar dan waktu tu saya rasa interesting sangat bahasa nombor ni. Waktu tu saya mula mendalami dan saya rasa dekat dalam masa tempoh tak lama sangat pun saya boleh sebab saya ada sparring. Kiranya saya ada partner untuk bercakap nombor. So kira suami saya waktu tu sebelum kita kahwin lah, waktu kita belajar degree tu dia dah melatih saya untuk bercakap nombor. Mesti dulu surat cinta mengguuna koding nombor je. Kira tu. Betul lah tu Cik Izham sebenarnya pula. Betul kan? Ada satu coding yang saya bagi tahu dia. Apa? 705 falang juta 8 tambah tolak 6. Okey. Maksudnya jom kita kahwin. Ya, saya boleh cakap. Adakah itu macam ke arah kahwin? Wah, ini adalah sweet yang luar biasa. Sweet di luar kotak. Okey, sebenarnya kita nak tahulah belajar baca nombor macam ni kan. Dia kegunaan seharian dia bagaimana ataupun memang sekadar suka-suka macam ni ke apa ke? Mula-mula memang suka-suka lah. Mula-mula kita just nak borak nombor. Tapi lama-lama bila sebelum saya belajar kaedah ni, waktu saya degree, saya nampak formula kan kita ada engineering kan. So kita belajar tu, kita nampak formula tu kita rasa biasa. Tapi bila saya belajar kaedah ni, memang nampak, saya tengok formula tu saya nampak ada cerita. Macam yang macam suami saya cakap tadi lah. Jangan cik-cik je. Baby macam yang suami saya cakap tadi lah, ada formula, nampak formula MX, kita nampak cerita. Kat situ dia kata keseronokan datangnya, dia kata kat situ kita belajar. Okey, Cik Izham, sebenarnya kan, biasalah, kita punya penonton ni dia memang sangat fokus. Lagi-lagi bahagian yang kahwin-kahwin ni, dah set coding. Jadi ada permintaan, kata boleh tak ulang lagi sekali coding, jom kita kahwin tu. Mungkin lepas ni dalam ada orang nak bagi tahu dekat pasangan kan, tu dia tulis. Okey, yang jom kita kahwin tu. Jom kita kahwin, nak tengok coding nanti ya? saya akan ajar sikit lah. Boleh. Okey, kalau kata jom kita kahwin tu, saya suka awak, jom kita kahwin. I love you. I love you suka, ke? penonton suka. okey, kalau I love you, I love you. Okey. So I maintain. Okey. 94 you. Kat sini lah. Okey. Kalau jom kita kahwin 705 falang juta. Okey. 8 plus minus 6. Ini jom kita kahwin. Okey. Ya. Okey, penonton semua, yang bawah ni jom kita kahwin, boleh dapat close up sikit. Okey, yang bawah ni jom kita kahwin Okey, boleh copy sekarang ataupun tangkap gambar kat TV. Hantar dekat DM mana yang korang suka. Ini saya sayang Push, ini awak. Hantar ni dulu. Okey, tolong siapa-siapa screenshot. Lepas tu hantar dekat Z dengan Dayah PM Ya. Ini dinamakan kelas membaca guna nombor dan juga belajar untuk bercinta. Kita bagi dua sekali. Okey, baik. Jadi kan bila tengok nombor-nombor ni semua kan dengan macam tadi Syafiq Izham kan. Macam kalau 1 2 3 4 1 tu. Boleh ni nak belajar kan. Mesti kasi macam tak fahamlah kalau ada 3 huruf macam mana. Okey. So, bila pertama kali saya revealkan idea ni dekat TikTok saya, so ramailah banyak komen apa ni tak faham. Aduh, tolonglah jangan. So sebenarnya apa yang kami cakap tu dia dah sampai level yang tinggilah. So dia of course dia akan start daripada basic juga. So basicnya kita belajar basic sebab yalah kita tak ada satu hari untuk belajar kan. Kita ajar basic untuk kalian semua. Okey. So ideanya macam ni. Ni mula-mula ayah saya jumpa. 0 kita sebut O lah. Okey. 1 kita ambil 2. Okay. Ini hanya sebagai satu permainan minda. Okey. Okey. Kat sekolah bila cikgu tanya betul tak sebut 1. Yep. Okey, 2 sebabkan 2 so kita ambil
Wa lah. Wa. So 1 disebut wa. Wah. So 3 bunyi apa? Ga. 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 4 Pat. Pat ataupun kita sebut pa. Pa. Kalau 5 Ma. ma. Pandai anak murid. Ya. Okey, mulai hari ni panggil ayah 4. Empat. Papa. Panggil mak 5. 5. Mama. So 6 dia bunyi na. Nana. Nana. Enggak Nana. 7 sebut ja. Ja. 8 nak kalau orang sebut pan lah. Tapi kita tukarkan sebab takut confuse dengan 4. Okey. Ini yang special sikit lain sikit lah. Yes, ini peraturan permainan ni lah. Okey. Okey, 9 sebut Lan. 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 Okey. So kalau saya tulis satu coding Okey. simple. Okey. 4 5 5 7 9 7 9. Agak-agak bunyi apa? Papa, mama, Jalan-jalan. Betul. jalan-jalan. So mulai hari ni kalau nak keluar jalan-jalan sebut jom kita 7979. Jom 799 jom. Okey, ini rasanya kan mungkin kalau penonton tengok kan, inilah secret code borak komputer yang terbaru. Wah, ini paling orang kata paling asas lah. Ya, ini yang paling asas. Dia akan boleh dia macam tadi kan saya dah dapat dah kosong. Dah lebih mendalam lah kiranya tu. Yes, biasanya kalau student saya dah start buat yang satu, dia akan ketagih nak buat sampai yang seterusnya. Baik. Sebab dia rasa tertarik. Sama macam kami kat Uja. Kalau ni apa? Makai 3 part. Makai 3 part. Makai 3 part. Ga. Makan gapo. Allah ya Tuhanku. Aduh. Pentinglah Zat ni. Ada nombor tu. Menarik lah. Okey. Alright. So kepada anda yang ingin tahu lebih, boleh kongsikan Facebook Cik Izam. Okey, kalau yang tahu lebih lanjut tentang idea ataupun tentang kaedah Muhdar, boleh lawatlah kami punya Facebook, Kaedah Muhdar. Dan terbuka kepada semua kanak-kanak, ibu-ibu, bapa. Sebab kita nak dewasa. sama-sama. Betul. Okey, semua boleh Boleh. Zack dengan anak dia boleh. InsyaAllah. Okey. Alright. Kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Terima kasih sebab banyak. sudi pecahkan kod rahsia ini kepada kami live di Borak Kopitiam. Okey. 7 4 9 Apa tu? 3. 7493. Jumpa lagi. Tak, saya rasa Cik Izham, Puan Baki boleh panggil Zack lepas ni untuk Alright. jadi ni. Okey, terima kasih banyak. 7493. Alright. Sedaya nak kongsi tadi. Saya nak kongsi sikit ni lah untuk semua, iaitu audition 1-2 masak. Jadi kalau ada rasa anda sekeluarga ni hebat masak, bolehlah sertai uji bakat program realiti masakan terbaru TV9. Kami mencari pasangan berusia 18 tahun ke atas, mempunyai ikatan keluarga, pandai memasak, peta bercakap dan berperwatakan menarik. Cara-cara dan borang penyertaan boleh didapati di www.extra.com.my Palang Terpaling Masak. Tarikh penyertaan bermula 1 hingga 28 Februari. Adakah anda keluarga terpaling hebat di dapur yang kami cari? Ya, macam mana? Rasa anda mempunyai bakat memasak? Jangan lupalah untuk join uji bakat. Saya bukan nak cakap apa. Hari ini bukan saya nak puji Zack banyak kali. Zack adalah seorang suami atau ketua keluarga yang pandai masak. Jadi orang yang macam Zack ni perlu masuk uji bakat ini. Itulah dapat jadi host Bokira. Okey. Alright. So, jadi kita dah belajar macam-macam hari ini. Dan kalau tadi kita dengan Uzair. Ya, pasal puisi. Kongsi kita pasal puisi. Lepas tu inilah rupa-rupanya Cik Zahab, huruf nombor pun kita boleh baca dan sebagainya. Ya, kod rahsia. Dan kali ini penulisan novel pula Dayah. Wow. Okey, bersama dengan kita sekarang ini Ummi Nazimah, seorang penulis novel. Dia tak ada bersama kita hari ini tapi dia ada di Taiping, Perak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Unmute dulu, Puan boleh? Unmute sikit. Unmute sikit pula. Unmute dulu. Tak dengar suara je. Boleh buka mikrofon? Dengar tak? Kejap. Cuba Puan tekan klik yang mikrofon tu dulu. Tak dengar suara. Ate. Sabar, sebelum tu. Sementara Puan mencari butang nak bagi unmute tu. Mencari, betul. Okey. Panjang umurnya. Okey. Okey. Alhamdulillah. Saya yakin ramai penonton-penonton kita sekarang Dayah memang excited bila kita bicarakan tentang novel ni. Ramai yang suka baca novel. Zack pun alhamdulillah sempat berada di fasa yang yalah kita tak ada social media dan sebagainya. Memang buku dan novel lah yang kita baca. Ya, betul. So sekarang ni kita berbesar hati ada seorang penulis novel ni. Kita nak tanya Puan, sejak bila Puan mula menulis novel ni? Sejak 2009-2010 macam tu lah. Lebih kurang dah 12 tahun. 12 tahun Memang minat ke macam mana Puan? Ke sebelum ni, sebelum menulis novel ni memang seorang peminat novel ke apa ke?
Yep, saya memang peminat novel. Saya banyak membaca lah daripada kecil. Tapi bila dah sampai remaja, masuk kat universiti, kemudian dah bekerja, memang belilah. Tiap-tiap minggu tu pergi MPH kan, beli buku. Oh, okey. Tak, sebenarnya kan, baca. ya, memang maksudnya minat membaca sampailah boleh menulis sendirilah. Ya. Okey, kalau Daya boleh tanyalah kan. Selalunya macam saya pernah dengar kalau orang kata writer ni, penulis ni, minda dia ni ibaratnya macam berada di satu kawasan lain kalau nak buat sesuatu. Sebab dia ada imajinasi dan bayangan. Macam mana pula dengan Puan sendiri? Ada juga sebab kita dapat idea tu bila-bila masa saja. Kadang-kadang mandi, tengah tidur, tengah makan. Tapi saya banyak juga saya menulis tu sambil saya menonton TV. Uish, menonton TV pun boleh menulis ni, bukan biasa-biasa ni. Ini yang kita borakkan tadi dengan Cik Man tu. Tapi terbukti yang Puan Umi ni pun boleh menulis sambil tengok TV. Lagi luar biasa. Okey, Puan, nak tahu jugalah, mungkin Puan boleh kongsikanlah, ada tak cara-cara yang tertentu ataupun khusus untuk menulis novel ni, ataupun kita tulis saja tak ada formula apa-apa pun? Ada juga sebenarnya. Kalau kita nak cepat siap, kita perlu ada rangka plot kita daripada awal sampai akhir kan, supaya kita tak lari masa kita menulis tu, tak lari daripada kita punya tema. So tapi idea ni kadang-kadang sebab banyak kan, beratus-ratus ribu perkataan kita nak kena tulis. So idea tu kadang-kadang kita mungkin jam kalau kita nak cepat kan. So salah satu caranya yang saya buat ialah sentiasa menulis saja. Contohnya kalau kita pergi kalau tengok sesuatu ke, ataupun kita dengar sesuatu tu dia menyentuh hati perasaan kita kan, yang ni, so kita tulislah, takut nanti lupa. So kadang-kadang tulis kat handphone, kadang-kadang notebook tu sentiasa bawa je dalam handbag kan. Kuncinya terus menulis lah ya Puan Umi, ya, betul ya? Ya, walaupun satu ayat, tapi ayat tu yang menarik. Tapi kalau kita nak ingatkan balik nanti, susah juga. Kadang-kadang lupa. Sebab fikirannya asyik memikirkan jalan cerita kan. Okey, Puan Umi, kita tahu juga Puan Umi ni banyak sangat novel dihasilkan, diadaptasi menjadi drama. Betul, drama yang meletup pula tu. Drama yang meletup. Contohnya untuk pengetahuan semua penonton Borak Kopitiam, Pak Umi ni sekarang ada drama yang meletup-letup sekarang ni yang semua tengah tengok. Tahu tak drama apa? Berapa tu? Suamiku Lelaki Pendosa. Kalau nak tahu, mak saya pun memang follow sangatlah cerita ni, Pak Umi. Jadi kita nak tahu kan, macam mana beza tak bila kita buat novel tu nanti nak kena tukar jadi dialog. Boleh ceritakan tak dia punya perjalanan tu? Senang ke susah sebagai seorang penulis? Tak susah sangat. Sebab benda ni, kalau benda ni passion kita suka buat kan. Suka. Tapi kalau novel dia ada dua, sama ada dalam tu ada dialog ataupun naratif lah dalam tu. Tapi kalau skrip kan semua dialog saja. Okey. Dan kalau dah tengok cerita ni kan, memang sesuatu yang macam mana ya? Saya rasa Pak Umi ni orang yang sangat observant dan memerhati dengan keadaan sekeliling. Ya, sebab cerita ni cerita benar. Ya kan? Saya masa tengok saya tahu ini memang based on true story ni. Saya tahu ni. Dan menyeramkan juga. Beberapa kali meremang bulu roma. Tapi kita layan sebab memang berpower lah. Ada juga cerita Melayu yang begini kan. Saya percaya kalau saya tengok saya mesti macam ni. Macam tu. Tak, tadi saya macam tengok kata macam ingat ke tangan tu bunyi tangan. Tak, ya. Jadi macam Pak Umi ni memang kalau novel-novel yang dihasilkan kan, suka satu konsep saja ataupun memang saja cuba berbagai genre. Macam mana Pak Umi? Saya lebih suka kepada genre kekeluargaan. Kebanyakan novel saya adalah tentang keluarga lah. Tentang kasih sayang, kekeluargaan macam tu. Okey, Daya tertanyalah sebab Pak Umi kan memang banyak buat novel kan. Perasaannya bila tengok novel yang ditulis itu diadaptasi jadi drama, Pak Umi? Dulu masa mula-mula novel first Kak Umi yang masuk jadi drama kerana terpaksa aku relakan. Yang itu memang excited habislah. Ya. Kemudian lama-lama sebab Kak Umi dah ada 8 buah novel yang diadaptasikan, dah lama-lama dah dapat
dah dapat adapt lah. Ya. Maksud Dia apa semua kan. Dan Umi, kita nak tahu macam untuk satu novel macam ni, kebiasaannya berapa lama yang masa diambil untuk Umi siapkan Ada yang 1 bulan saja. Contoh ini, buku Lelaki Kiriman Tuhan. Kak Umi siapkan 1 bulan je. Tapi tak buat kerja lain lah. Ada benda ni je. Fokus lah kiranya. Cuma makan, tidur sikit, makan sikit. Tapi 1 bulan. Ya ke? Boleh siap. Duit dah masuk dah. Masya Allah. Okey. Duit dah masuk. Okey. Umi, kita nak tahu juga macam pasal penulisan kata tadi sebulan memang fokus buat Betul. kan. Saya pernah dengar writer kata dia ada writer's block. Ya. Yeah. Maksudnya dia rasa macam alamak dah sedap-sedap tulis ni, tiba-tiba macam alamak idea terputus. Betul. Pernah tak? Setuju. Ada benda ni. Sebab tu kita digalakkan untuk merangka dulu plot-plot kita sebab untuk menyalakan walau macam mana pun, walaupun kita merangka pun writer block tu sentiasa ada. So masa tu lah kita macam time rest sekejap, pergi jalan-jalan ke. Umi, okeylah saya mengakulah terus terang bila saya dengar novel Lelaki Kiriman Tuhan tu Kak Umi ambil masa dalam sebulan je. Saya terus terang saya pun menulis buku juga tapi buku tu tak siap-siap sampai sekarang. Tolong Kak Umi bagi tahu saya apa yang saya kena buat ni sebenarnya. Saya dah macam kebanyakan macam tu. Kebanyakan macam tu. Kita masalah terbesar seorang penulis lah. Apa tips dia Kak Umi? Tips yang paling mudah. Buku dia tak siap-siap. Betul. Macam Zack lah. Jadi Kak Umi mungkin ada tips saya nak bagi tahu untuk orang yang minat menulis. Kan? Tapi tips saya ringkas je untuk mereka mulakan minat dan terus menulis sehingga siap bukunya. Ya. Satu kesungguhan lah. Kesungguhan, disiplin kena ada. Disiplin menulis. Hari-hari kena menulis kalau nak siap cepat. Kemudian bersungguh-sungguh lah. Itu. Zack, kuncinya? Kuncinya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh, berdisiplin. Terima kasih banyak-banyak. Pak Umi sudi kongsi dengan kami. Mungkin boleh kongsikan Facebooknya? Facebook, betul? Facebook semua atas nama Umi Nazimah lah. Ni ada di skrin sekarang, Umi Nazimah. Terima kasih banyak-banyak Umi. Thank you, terima kasih Umi. Terima kasih. Saya akan sambung tengok drama sampai habis, okey? Bye-bye. Alright, ini luar biasa ni. Bukan selalu kita dapat bersama dengan orang yang hebat, seorang penulis yang di mana daripada novel sekarang diadaptasi kepada drama berbagai. Alright. Okey Dayah. Zack duk berfikir selain daripada fikir bila nak siapkan buku ni, ada juga benda yang Zack nak kongsikan dengan penonton-penonton kita. Apa kata share? Alright, bersempena dengan AJL ke-36, jom dengarkan Hot FM sepanjang hari untuk peluang menang hampir RM10,000 bersempena dengan Hot JL. Info lanjut di www.hotfm.audio. Jangan lupa untuk ikut Instagram @hotfm976 untuk mengetahui update yang terkini mengenai Hot FM. Nampak tu, menang tu dah hampir RM10,000 kan? Betul. Sebab itulah Kak Fafa setiap hari sekarang 10,000 step katanya target. Dia kena mengena lah kiranya. Betul. Okey Zack, kejap lagi kita ada banyak lagi nak kongsikan. Macam-macam lah. Tapi Zack kena fikir cara Zack nak siapkan buku ni. Kita rehat dulu. Tak apa, kita rehat dulu, tarik nafas, jangan ke mana-mana, borak kopi tiap. Banyak kopi. Masih di sini tak ke mana-mana. Bagus. Okey. Dan ada yang tengok Facebook Live, terima kasih ya. Dan saya dengan Zack sebenarnya happy bila tengok kalau ada komen. Betul. Dan bila sama-sama orang kata melihat dan belajar bersama-sama. Kita tak bersama-sama hari ini rasa macam banyak sangat. Kita dapat 3. Kita dapat visual, kita dapat auditory dengan kita dapat sekali master kalau kau. Ketiga tu apa? Kinestesis. Ini siapa yang tengok mula tahulah. Okey, kita sebenarnya dah ada seorang di talian. Seseorang yang kita tak tahu adakah hatinya duk-dap berdebar-debar. Sebab apa dia kena berdebar tu? Ialah sebab ada satu anugerah yang luar biasa yang bakal dimasuki AJL ke-36. Betul, bersama dengan kita sekarang Naim Daniel. Assalamualaikum. Salam. Dekat Negeri Sembilan ke? Ya. Balik kampung ke dulu ni Naim? Memang rumah kat sini. Oh ya ke? Okey. Lengging Negeri Sembilan tau jangan main. Okey. Sekarang kita nak borak-borak dengan Naim. Naim kata tadi belum breakfast lagi Naim? Belum lagi, tapi tak apa. Kita dengan borak kopi lepas ni buat breakfast Okey Naim. Naim, kita back to business AJL.
Bila kita sebut AJL, Naim Daniel memang tak asing lagi. Seorang yang pernah menjuarai AJL. Alright? Besar tak tekanan yang Naim rasa sekarang ni untuk mengekalkan prestasi di AJL 36 ni? Naim rasakan sebenarnya kali ini comes with a new pressure lah, sebab macam sebelum ni Naim pernah bawa satu lagu dekat final, but kali ini kita dipertanggungjawabkan untuk bawa 2 lagu sekali pada malam tu. So kita akan ada 2 persembahan, 2 lagu yang berbeza, 2 material yang berbeza juga. So dari segi preparation tu dia agak tough, but then Naim percaya adalah hikmah untuk kita cuba dengan this new pressure ni kan. So Naim have to mantapkan lagi Naim punya dari segi stamina, mental, kita nak kena prepare. And also bila 2 lagu ni we have to remember yang kita nak kurangkan lagi lah those mistake-mistake even though minor kan. Ya. Okay. Lagu pun lagu berat-berat tau Daya. Itulah dia. Lara, Purnama kan. So macam Naim sendiri kan, macam Naim katalah memang pressure is there sebab 2 lagu, you know, benda yang berbeza. Jadi macam mana Naim, orang lain macam prepare kau-kau untuk satu lagu tau. So macam mana Naim bahagikan masa dengan gubahan lagi, dengan styling you punya vokal. Cerita sikit. Okay, bagi Naim sebab whatever it is, it should be orang kata kerjasama dengan the team lah. Dia tak jadi one man show je kan. Naim pun bersyukur sebab Naim ada orang-orang di belakang Naim untuk bantu Naim, untuk orang bagi kata guide dan juga bagi dia orang punya second guest. So Naim sendiri pun rasa macam mungkin ada pressure tu sebelum ni macam mana the first one, but then kita dah pernah ada that kind of pressure, just that kita top up lagi one more song. So we have to make sure yang semua bendanya should be teratur lah dari segi arsip hari tu. Actually daripada the day dapat umum semi-final tu, Naim dapat masuk 2 lagu under AJL. Esok tu terus Naim ada meeting dengan the team untuk kata okay, kita nak terus bincang konsep, kita terus nak cerita pasal baju, cerita pasal arrangement, cerita pasal the orang kata visual yang kita nak persembahkan. So second day next after umum semi-final tu, terus Naim sit down dengan the team and kita dapat bekerja dengan lebih efisien lah, so that kita tak ada macam dah tertinggal anything. Tak macam kita baru nak last minute buat ke apa kan. Kita ada planning much of time lah macam tu lah. Kiranya merancang lah. Betul. Tapi kalau kita melihat dari sudut yang lain, sebenarnya percentage untuk Naim menang tu pun kira besar lah sebab ada 2 lagu. Betul. Kan? Macam bila kita dengar lagu Lara dengan Purnama, dua-dua ni lagu yang kita boleh panggil strong ballad lah. Pada pandangan Naim sendiri, kekuatan Lara dengan Purnama ni secara peribadi, apa yang Naim boleh beritahu kepada penonton-penonton Borak Kopitiam? Bagi Naim akan sentiasa treat kerja-kerja Naim ke lagu-lagu semua macam anak-anak tau. So, macam I do believe both of my babies ni masing-masing dia adalah kita katakan penguat dia kan. Macam contoh Lara ni pun kita dah lama tak didengari dengan trio. Betul. And this is like the first time untuk trio lelaki masuk AJL, and kita pun rasa macam lagu ni you know, there's a lot of things yang kita cuba sampaikan, and ada prominent voices kat dalam tu such as Hafiz Rusli and also Hail Husaini. Kita orang sampai hari ni pun macam masih lagi ada rasa macam kita nak buat macam ni tak? Kita nak buat macam ni tak? Kita nak buat macam ni semua kan. So it is something yang saya rasa quite nice. And also untuk lagu Purnama pula, untuk Purnama Naim rasakan, bagi Naim sendiri merasakan Purnama ni macam a personal experience lah masing-masing kan, sebab lagu tu dia makan tentang kehilangan. Dan Naim pun betul-betul cuba untuk nak visualkan lagu tu pula dekat AJL nanti dengan cara yang sepatutnya lah. And kekuatan lagu ni sebenarnya pun Naim rasa masing-masing akan translate sendirilah. Sebab Naim percaya bila orang dengar Lara, orang dengar Purnama, orang akan dapat 2 different sensation tau. So dekat situlah kita cuba untuk nak orang kata stimulatekan lagi the sensory orang bila dengar lagu ni kan. Dari segi auditorinya tadi tu, macam tengah cakap pasal telekinesis, cakap pasal apa semua tu kan. Itulah kita cuba untuk bagi orang kata 2 persembahan dengan perasaan dan juga orang kata pengalaman yang berbeza. Yes, steadylah. Steady Naim, okey. Kalau kita kan, kita kena face the fact lah. Kalau pertandingan ni, kita mesti tengok kompetitor kita kan, semua power-power kan. Standard Naim pertandingan, betul. Standard lah kan. Macam macam untuk Naim secara peribadi lah kan, Naim rasa pesaing kuat
Naim dalam AJL ni, Naim rasa macam ush, lagu ni kuatnya, lagu ni best ni. Boleh menang ni? Ya. Siapa Naim? Lagu apa? Naim kan, daripada dulu first time join AJL sampai ni kali kedua join, Naim still rasa macam aku masuk AJL ke? Like, this is like the most prestigious award tau. So macam Naim baru lagi kan dipertanggungjawabkan, dan bila juri recognize kita punya kerja untuk bertanding dekat award-award yang orang kata ini daripada zaman Titan Sameon, Oleham Sudirman semua kot kan. Ya. So Naim rasa kali ni AJL yang boleh katakan AJL yang young and fresh tau. Sebab kita tahu there's a lot of muka-muka yang muka-muka baru yang betul-betul first time masuk macam Naim dulu semua kan. Naim rasa macam and also we have to make sure yang macam bukan bermakna dia orang first time masuk dia orang tak ada taring sendiri tau. So macam Naim ada my own personal favourite, which is Naim suka lagu Purnama. Baik. Okay. Good answer, brother. Good answer. Purnama, lepas tu Lara. Okay. And then kalau lagu tu Naim suka Pelukan Angkasa, sebab Pelukan Angkasa oleh Fazlina Hishamuddin tu, ya Allah Tuhanku. It's really macam mind blowing. Kalau ada meme kan, nampak Elmo kat belakang bom nuklear tengah pecah tu. Okay. That is like my one of favorite song dekat AJL lah. And lagu tu pun dalam dia punya workout playlist. So Pelukan Angkasa lah. Oh, ya ke? Ini dia personal, apa orang kata? Personal opinion lelaki kerja peribadi lah. Orang kata bahang dah semakin terasa ni kan. Kan Naim kan? Tapi Naim nampak chill je. Saat dia macam, it's okay, tak apa. Kita tenang. Kita nak tengok macam ni lah. Soalan sedikit menyentuh karier Naim lah kan. Okay. Semua orang kenal Naim sebagai seorang pelakon. Tiba-tiba Naim, saya ingat lagi, Naim pernah berkongsi dulu, Naim kata Naim nyanyi, Naim hantar demo dekat record label. Kemudian tiba-tiba dapat, dah sekarang ni Naim, orang semua mengambil serius tau Naim Daniel sebagai seorang penyanyi. Naim menang AJL dan sekarang AJL lagi dan sebagainya. So, karier tu memang pelakon dengan penyanyi. Secara ringkas. Naim bawa je dua. Bawa je mana? Berlakon is like my first love, nyanyi my first crush. So macam gitu. So kira orang kata 2 in 1 lah gitu. So harap terjawab segala soalan penonton-penonton kita kat Facebook. Okay. Terima kasih banyak Naim. Naim, terima kasih banyak dan all the best, okay? Thank you. Okay. Dan kepada anda juga, Z nak kongsikan, redakan kehangatan bahang AJL 36 anda sejenak dengan menonton Tonton Soundstage X AJL 36 di tonton.com.my atau di YouTube TV3 Malaysia Official. AJL 36, 6 Mac, jam 9 malam, hanya di TV3. Pastikan anda semua melekat depan TV. Kita sama-sama nak tengok siapakah juaranya. Betul. Terima kasih Dayah. Again, selamat datang kembali ke Borak Kopitiam. Yes. Jangan lupa, seperti biasa, Sabtu dan Ahad Borak Kopitiam, dan esok juga kita akan ada, bukan Z, tapi Dayah ada esok. Jadi kita akan jumpa esok. Assalamualaikum semua. Cinta padamu, hanya kau sayang. Karena ku tak mau harus kuduga, tapi sampai bila wahai semesta, katakan cinta di mimpi yang indah kau bersamaku. Jangan lupa untuk saksikan kami di Soundstage hanya di platform TV3 dan Tonton. Let's go.